Alhamdulillah. Inilah yang akan kita bawakan, Ihsan Ramadan. Jadi apakah antara pengisian penjelasan yang akan dibawakan terus diwawancara kita? Kita alu-alukan kehadiran dua tetamu kita. Yang mulia Amal Kasibah Bahari, pengasas bersama projek Ihsan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan juga seterusnya Nur Hayatun Najibah Haji Kifli, juga pengasas bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kedua-duanya ke studio Rampai Pagi. Untuk kami lebih mengetahui berkenaan dengan projek Ihsan Ramadan yang kabarnya sudah sebenarnya dilangsungkan dan masih lagi membukakan peluang untuk masyarakat Brunei yang ni turut serta. Dalam hal ini barangkali mungkin kita akan terus saja mendapatkan penerangan berkenaan dengan apa sebenarnya Ihsan Ramadan ini. Silakan. Okay. Ya. Ihsan Ramadan adalah satu inisiatif kolaboratif di antara beberapa NGOs dan agensi di negara inilah. Matlamat utama inisiatif ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, harmoni dan penyayang di antara masyarakat tempatan dan pekerja migran atau pekerja asing untuk sama-sama berbagi rezeki melalui sumbangan makanan dan bahan asasi, terutama sekali bagi ahli komuniti pekerja yang kurang berkemampuan dan yang terpaksa berjauhan dari keluarga mereka di bulan Ramadan dan seterusnya hari raya yang bakal menjelang nanti. Jadi sebenarnya berapa lama sudah Ihsan Ramadan ini diadakan? Ihsan Ramadan ini kali pertama kami adakan masa tahun 2018. So alhamdulillah tahun ini tahun kelima sudah kami melaksanakan Ihsan Ramadan. Jadi maksudnya dari sejak penganjurannya tahun 2018 itu memang ada kolaborasi bersama dengan NGOs lain dan ianya diterajui oleh NGOs mana ni sebagai leading organisationnya? Ataupun sama-sama? Sama-sama. Baik. Dalam hal ini juga kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dengan projek Ihsan Ramadan ini. Alhamdulillah setakat ini ada respons dari orang ramai. Kami telah menerima beberapa sumbangan dari orang ramai yang bermurah hati dan kami berharap akan lebih ramai lagi lah yang akan dapat sudi menyokong inisiatif kami ini dengan menyumbangkan barang-barang keperluan asasi seperti bahan makanan mentah, barang-barang higien dan sebagainya. Seperti yang kita lihat di Kecil TV pada waktu ini, sasaran untuk penerima barangan Ihsan Ramadan ini adalah pekerja ataupun komuniti migran yang ada di sekitar negara kita ni, Brunei Darussalam, ataupun komuniti atau warga kerja asing yang mempunyai pendapatan rendah. Ini ada antara lain kita akan saksikan lagi. Ini usaha-usaha yang dilakukan sejak mula awal Ramadan ataupun macam mana ni? Kalau untuk Ihsan Ramadan start mula bulan Ramadan, tapi sewaktu COVID kami juga melaksanakan beberapa inisiatif lah untuk pekerja-pekerja asing yang kurang berkemampuan. So semasa keadaan pandemik lepas, kami telah mengkayakan inisiatif Ihsan Prihatin. Projek ini menyasarkan sumbangan bantuan keperluan bagi lebih dari 40 buah keluarga dan 200 lebih pekerja migran yang terjejas pendapatan mereka secara langsung disebabkan oleh pandemik. Projek tersebut merupakan kesinambungan dari Ihsan Ramadan itulah, sebab selepas Ramadan pandemik itu banyak yang dah dapat bekerja jadinya kami buat Ihsan Prihatin. Selain daripada itu, bagi mendukung inisiatif kerajaan untuk mengurangkan penularan wabak penyakit COVID-19, kami juga mengkayakan inisiatif Mask for Migrant, iaitu sebuah inisiatif untuk mendapatkan dana bagi menyediakan sungkup muka dan mengagihkannya kepada pekerja-pekerja migran di keempat-empat daerah. Kami juga ada menyertakan leaflet informasi mengenai COVID-19 dan yang kami buat dalam pelbagai bahasa. Bahasa Indonesia, Tagalog, Hindi, Urdu dan juga Bengali untuk memastikan pekerja-pekerja asing ini juga mendapat maklumat mengenai pencegahan wabak
COVID-19. Jadi itu inisiatif Ehsan Prihatin semasa penularan pandemi COVID-19, bukan hanya tertumpu kepada bulan Ramadan sahaja, namun kita berbangga dengan adanya usaha dan juga sustainability organisasi BIS kita mengadakan sejak tahun 2018. Dalam hal ini peluang ni untuk mereveal ataupun mengongsikan antara organisasi yang terlibat sama bergabung untuk menjayakan projek Ehsan ini. Alhamdulillah, biasanya sambutan daripada organisasi dan juga agensi non-government adalah sangat bagus. Setiap tahun kami biasanya ada ramai yang ingin berkolaborasi. Jadi tahun ini ada sebanyak 13 organisasi dan juga agensi bukan kerajaan yang berkolaborasi dalam Ehsan Ramadan ini. Jadi ada organisasi yang terlibat adalah contohnya Youth Against Slavery Brunei, Big Begawan, Teratak Setiawan, Kajal Beauty House, Brunei US Association, Surya Energy Lab, ASEAN Youth Advocacy Network, US ASEAN Young Professional Association, Riz Cafe, Butik Nur Adlina dan juga Kilang Rirut. Itu antara organisasi-organisasi yang terlibat ya dengan kempen yang diadakan. Jadi macam mana sebenarnya orang ramai yang ingin mengikut serta dan yang terlibat ataupun yang ingin memberikan sumbangan? Jika ada yang berminat untuk memberikan sumbangan kepada projek Ehsan Ramadan ini, bolehlah menghubungi kami melalui talian 8392 702 dan 7110470 melalui talian WhatsApp ataupun bolehlah menghantarkan direct message melalui Instagram Yas Brunei. Selain daripada itu, para yang berminat juga boleh mengunjungi Sahur Saturday yang akan berlangsung setiap hari Sabtu sepanjang bulan Ramadan ini di Container Park. Kami akan menyediakan tempat untuk mengumpul barang-barang sumbangan orang ramai di sana. Ia akan diadakan pada 10 malam sehingga 2 subuh. Jadi tapi hanya pada setiap hari Sabtu. Yes, Ya, benar. rasanya minggu lepas sudah bermula ya. Bermula 10 malam hingga 2 pagi. Ini ada posternya ni ya. Kerana saya ada mendengar cerita mengenai dengan kemeriahan yang berlaku di Sahur Saturday Ehsan Ramadan bertempat di Container Park. Jadi akan dilangsungkan lagi pada esok ya? Esok malam dan juga minggu depan. Baik, dan di sana juga peluang untuk barangkali masyarakat kita ni akan mengantarkan sumbangan. Apa bentuk sumbangan yang diperlukan? Sumbangan yang kami terima adalah barang-barang asasi, so makanan-makanan kering ataupun barang-barang produk-produk kebersihan yang boleh digunakan setiap hari. Ada kita paparkan juga di Kaca TV sebentar lagi. Ini antara keperluan lah ya yang diperlukan seperti makanan asasi ya. Selain itu juga barangan peralatan kebersihan, mungkin penyapu, cecair pencuci lantai, mop ya, plastik sampah. Kenapa betul? Bukan hanya kita ni menumpukan bantuan ini kepada barangan makanan sahaja. Kadang-kadang kita ni melihat golongan yang orang ingin dibantuan ni mereka ada kesukaran ataupun mempunyai cabaran kebersihan pada kediaman mereka. Jadi mungkin ini caranya untuk kita memberikan bantuan tersebut ya. Tepat sekali. Dan juga seperti yang dikatakan pada minggu lepas ya, Sabtu lepas ianya sudah pun bermula. Ya. Tadi Sarina mengatakan adanya kemeriahan. Bagaimanakah kemeriahan? Mungkin dapat ceritakan mengenai dengan suasana ketika itu. Suasananya di Sahur Saturday sangatlah ramai. Melihat keadaan minggu lepas, ramai belia-belia yang datang berkumpul untuk berjumpa rakan-rakan. Peluang peluang yang bagus untuk keluar bersama-sama, membawa keluarga juga adalah salah satu cadangannya lah. Banyak juga vendor-vendor makanan di sana. Jadi bolehlah BIS kita datang dan menikmati jamuan yang ada tersedia di sana dan juga sambil-sambil itu datanglah melawat Ehsan Ramadan jika anda ingin memberikan sebarang sumbangan lah. Macam mana boleh tanikan tahunnya maklumat berkenaan dengan Ehsan Ramadan? Ada kaedah lain yang cara pemberiannya? Bagaimana?
Bagi sebarang maklumat lanjut dan terkini mengenai inisiatif kami ini, kami selalu menggunakan Instagram bagi segala maklumat terkini, iaitu @BWN Project ataupun @YasBrunei, dan juga di setiap Instagram rakan-rakan kolaborasi kami. Ya. Itu dia antara cara untuk kita ni mengetahui antara perkembangan dan juga maklumat terkini mengenai apa yang telah pun dikongsikan mengenai dan Ihsan Ramadan ini. Dan salah satu juga cara kalau tadi dengan adanya suasana kemeriahan, adakah antara aktiviti berkenaan hanya kepada mereka yang menghantarkan sumbangan dan kita ni berpeluang di sana mungkin berkumpul bersama rakan-rakan dan sebagainya. Ada aktiviti lain lagi kan diadakan? Ataupun mungkin ada inisiatif lain lagi kerana kita mengetahui kalau orang tadi bila kita ni berkumpul beramai, tentunya ada aktiviti Ada bagaimana di sahur Saturday, maksudnya ada aktiviti sampingan yang mungkin juga dianjurkan dilaksanakan. Aktiviti sampingan di sahur Saturday hanya tertumpu untuk menyokong vendor-vendor yang ada di sana, lokal yang ada di sana, dan tertumpu untuk makanlah saja. Bersilaturahim. Ya, bersilaturahim. Ruang untuk para belia ataupun para pengunjung bercambah minda memandangkan di sana selain daripada adanya vendor-vendor pengendali makanan, memang ada juga disediakan tempat makan, tempat duduk khas. Jadi mereka ni boleh bercambah minda lah sambil-sambil orang menikmati jamuan yang boleh mereka beli daripada vendor-vendor yang telah pun disediakan di sana. Untuk menyokong belia belia yang mengusahakan bisnes makanan juga, sebab Beg Begawan juga menjemput usahawan belia untuk menjual produk-produk mereka di sahur Saturday. Jadinya para belia itu dapat bersama untuk belajar dengan masing-masing, dan juga sekaligus mengenalkan produk-produk mereka ke Sahur Saturday sebagai platform bagi memperkenalkan lagi bisnes-bisnes mereka yang ada. Dan kita ingin mengetahui juga untuk sumbangan yang diberikan Ani, bila lagi misi penghantaran kepada golongan sasaran akan diadakan? InsyaAllah penghantaran pertama akan diadakan di minggu hadapan. Minggu hadapan. Jadi ianya akan berlanjutan sehingga barang-barang sumbangan Ani habislah ya. Ya, benar. Setakat Ani sambutan dan juga barang sumbangan bagaimana? Sudah ramai yang ada menyumbang atau bagaimana? Alhamdulillah ada juga. Ada yang memberikan barang macam few pack lah, barang makanan tiap minggu pun ada je orang menghantar. Kadang-kadang ada yang menghantar barang makanan yang seperti roti paun apa. Sejak tu kalau orang ada beberapa cabaran. Sebenarnya kalau kita ni mengadakan aktiviti charity drive ataupun aktiviti-aktiviti berbentuk sumbangan yang ingin disampaikan kepada golongan sasaran ni, cabaran kita ni adalah bukan hanya kepada expired ataupun tarikh luput makanan itu, tetapi ketahanan, umpamanya telur, ada dinyatakan tadi ban ataupun roti paun. Maksudnya di sini kita ni perlu tangkas dan cepat bertindaklah menyerahkan kepada golongan sasaran. Kita ni dah mahu barang yang disediakan ni rosak dan yang diberikan ni sesuatu yang kurang sempurna. Baik, di masa akan datang apa agaknya mungkin ada projek lagi kah ataupun harapan bis kita lah melalui projek Ihsan Ramadan yang dianjurkan tahun ini, bagaimana? Harapan kami insyaAllah semoga Ihsan Ramadan ini akan terus dapat diungkayahkan setiap bulan Ramadan, dan juga insyaAllah harapan kami juga akan dapat lebih banyak lagi orang-orang yang kurang berkemampuan yang dapat menerima bantuan. Jadi mungkin Amal kasih pada kami nambah. Mungkin boleh berkongsi antara cabaran semasa melaksanakan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, cabaran semasa daripada mengaturkan 2018 kan. Itulah bagaimana? Alhamdulillah semua cabaran yang kami lalukan alhamdulillah boleh dilalui dengan baik dengan rakan-rakan
rakan-rakan kolaborasi kami lah. Beberapa cabaran yang kami lalui, I think cabaran yang paling besar masa kemuncak pandemi COVID di mana kami mesti berjarak sosial sewaktu packing, sewaktu pengagihan juga. Jadi kami harus cuba untuk menyediakan SOP untuk organisasi kami sendiri agar kami boleh melaksanakan projek kami dengan selamat dan juga dengan cepat. Tapi memang betul ya, semasa kita ni dilanda pandemik COVID-19, memang banyak perkara yang perlu kita ni ambil kira dan juga selain daripada mematuhi SOP yang telah pun ada. Dan di sana satu cabaran yang sangat besar ini bukan saja kepada mereka yang mempunyai aktiviti dan juga projek-projek yang tersendiri, tapi malah ianya secara global. Dan juga di sanalah sebenarnya banyak pendidikan yang kita ni perolehi dengan adanya pandemik COVID-19. Saya percaya setiap satu misi yang dilaksanakan itu ada pengalaman manisnya. Memandangkan dinyatakan dari sejak 2018 ini sasaran itu adalah berlainan dan semasa, tapi lebih kepada komuniti migran di negara Brunei Darussalam. Mana tahu ada pengalaman di Bubut Anjing kah. Memandangkan yang diagak ini adalah venue-venue perumahan kontrak, perumahan pekerja asing. Jadi mungkin itu akan menjadi kenangan manis. Itu realiti tu Mungkin kenangan paling manis bagi kami adalah perasaan di mana semua Bruneians ni datang bersatu hati. Kami mendapat banyak sekali sumbangan daripada orang ramai dan juga mendapat bantuan daripada orang ramai, terutama dalam membuatkan leaflet informasi dalam pelbagai bahasa. Itu adalah hasil daripada sukarelawan belia yang boleh menggunakan berbagai bahasa dalam kehidupan seharian-harian mereka. Alhamdulillah. Selalunya proses inventory barangan yang disumbangkan itu dilakukan pada bila ni? Kalau di bulan Ramadan, saya percaya mungkin ada di kalangan ahli-ahli organisasi yang turut serta ni ada yang bekerja. Jadi siang itu waktu bekerja. Selalunya bila masa berkumpul untuk melakukan inventory dan packaging? Itu adalah salah satu cabaran yang besar. Oleh kerana hampir semua sukarelawan kami bekerja, jadinya selalunya kami membuat mesyuarat ataupun online. Malam macam 10 malam macam itu. Cari-cari masalah. And then kami cuba untuk set masa sekurang-kurangnya seminggu sebelum hari untuk membuat packing dan juga delivery lah. Penghantaran. Jadi itulah ya yang dapat kita ni lalui ketika ini. Kebanyakannya kalau kita ni menemu bual sukarelawan ni, mereka ini sebenarnya bertugas. Jadi bila mana projek-projek yang mereka adakan ataupun laksanakan, itulah masa untuk mereka berkumpul itu sangat-sangat terhad. Tapi kalau ada masa tunya dicapat-capati, itulah yang kebanyakan yang kita ni temu bual ya. Jadi itu merupakan satu pengalaman yang cukup indah sebenarnya. Walaupun kita ni terhad dengan tugasan-tugasan, namun begitu kita ni masih ada masa lagi untuk membantu orang lain. Jadi di sana kita ni perlu menghargai kehidupan kita sebenarnya. Dan apa yang kita harapkan juga bukan hanya tertumpu kepada ihsan Ramadan, tetapi syabas kita ucapkan dan tahniah kerana keprihatinan semasa penularan pandemi COVID-19 adanya projek ihsan prihatin. Saya percaya juga di masa mendatang projek ini bukan hanya tertumpu di bulan Ramadan sahaja, ihsan prihatin yang lebih menumpukan kepada isu berlainan pula barangkali ya. Jadi sekali lagi tahniah dan syabas kita ucapkan kepada penganjur untuk projek ihsan Ramadan. Sekali lagi Auda boleh menghubungi talian yang tertera 8392702 atau 8964400 dan juga 7110470 untuk mendapatkan keterangan lanjut. Selain juga melalui platform media sosial Instagram ihsan @yasbrunei ataupun Big Begawan Project. Okey. Baik, itu telah pun dikongsikan Auda beberapa maklumat yang kita berikan pada pagi ini antara aktiviti yang melibatkan golongan muda kita ni membantu komuniti di bulan suci Ramadan, projek ihsan Ramadan. Terima kasih kepada kedua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.